start the line problem dekat Facebook. Now kita live dekat Instagram pula. Kita tukar kita punya ni situasi sekarang ni sebab ada masalah teknikal. So saya akan live dengan Marissa Fina sekarang. So okay, saya add dia. Fina mana Fina? Okay, Fina dia setia menunggu. Akhirnya Fina. Nah, that's one to take. Tak. Fina. Aduh, hai. Masalah betul lah line dekat sana. Macam lah. Kita nak pakai filter bang. Abang pun nak pakai filter jap. Abang kena pakai filter lah. Come on, muka abang tu susah. Oh, ya dia ni. Okey. Okey. Fina, okey. Okay guys, siapa yang ada soalan, korang boleh tanya dengan kita orang. Fina, line okey tak? Clear tak? Abang start sikit. Start sikit kan? Tak ada. Sekejap. Okay, jelas dah Fina? Guys, tolong jangan keluar daripada live ni sebab kita akan membincangkan tentang topik yang baik punya dengan Fina. Mungkin kita boleh share apa yang Fina dapat daripada pengalaman dia, perjalanan dia dalam sebagai penari. Okay, Fina dengar tak? Start sikit-sikit. Jelas kan? Okay, Fina, again kita mulakan balik lah. Fina bermood. Line Abang P okey, line Fina start. Alamak. Fina pun. Sorry, Maxis. Maxis line problem sikit. Okay, tak apa. Kat sini jelas. Kat sini, alamak, tak jelas. Ramai sangat orang live pun. Abang macam on point bila lampu. Yes. Okay, Fina. Okay, Fina start menari. Again, kita pula balik. Fina start menari pada umur 12 tahun. Betul? 12 tahun Fina start menari. Bukan start menari, terjebak tanpa sengaja. Terjebak tanpa sengaja. Kan? Dengar tanpa sengaja, but Fina teruskan sebenarnya. Yang menariknya sebab Fina teruskan, kan? Fina tak stop. Maksudnya you faham ada sesuatu yang you dapat and then you teruskan. Okay. Now abang nak tanya, apa sebenarnya yang membuatkan Fina teruskan dan juga dalam bidang tari ni? Macam tu. So apa yang membuatkan Fina macam okeylah, aku teruskan juga. Okay, so apa? Okay, yang buat Fina teruskan ni sebab rasa cinta tu datang. Rasa cinta Rasa cinta tu dekat menari tu datang. Abang boleh macam memang tiba-tiba like rasa passionate gila nak menari. Dengar. Dengar. Okay. So, Fina cerita je lah. Tak apa, video start tu tak apalah. Nanti jadikan dia gambar je. Dah. Okay. So, Kak Fina kat sekolah macam mana sebenarnya, Fina? Fina masuk balik nanti sekejap, Okay, Shoba ramai kat sini yang sedang tengok ni. Wow. Nervous kita. Okay, sekejap. Lama. Okay.
saya tengah live nak share pengalaman dengan Fina sebenarnya. So apa dia punya pengalaman dalam bidang seni ni. Saya memang akan interview dancer. Saya tak interview orang biasa-biasa, dancers dia. So bukan maksudnya saya tak interview commercial, siapa yang famous tak. Kita interview dancers je sebab saya tahu dancers ni dia ni hebat. Saya hebat tapi orang macam tak appreciate, tak kenal dia. So kita nak tahu sebab dia susah tau nak jadi dancers ni. Orang ingat jadi dancer ni senang tapi sebenarnya tak. Hanya orang yang appreciate, yang tengok dancers ni sebenarnya akan faham kenapa journey dancers ni is complicated. Kenapa sebenarnya. So wow, idola itu. Tak, sebab kadang-kadang saya jumpa orang, kenapa orang tanya, kenapa kita perlu bayar dancers mahal? Korang faham tak soalan tu? Kenapa kita perlu bayar dancers mahal? Korang tak faham apa yang kita orang buat. So hari ini saya nak berbual dengan Fina sebenarnya. Saya harap line dia okey. Mana Fina? Saya tak jumpa lagi Fina kat sini. So kalau korang ada soalan, mungkin ada soalan macam ada ke masa depan jadi seorang penari ni? Siapa penari kat Malaysia yang boleh kaya? Tentu Kak Lin, Bindu. Alah, kecoh lah kita. So okay, Fina masuk. Okay, kita add balik Fina masuk. Hopefully line dia okey lah. Fina jangan duduk dalam toilet. Line dalam toilet memang teruk sikit. Okay, add Fina masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kat 2 dah ni, kat 3 dah sebenarnya ni dengan Fina. Okay, alright. Tapi ada surat. Fina? Surat daripada office. Ya, saya. Dah masuk dah, rambut sedar. Alright. Okey, Abang tak dah lain. sediakan soalan tau. Ni soalan abang banyak ni. Banyak. Tak adalah. Okey. Fina start daripada sekolah and almost 18 tahun. Tapi dari sekali daripada sekolah rendah. No. Kecil tu memang Fina dah start menari. Betul tak? Sebenarnya memang Mama si cakap daripada kecil Fina suka menari sebab Fina suka berangan depan cermin. I see. Sebab okey lah, semua orang sekarang ni suka berangan kan? Depan TV. Kalau balik sekolah je akan naik atas katil. Tepi katil tak ada cermin. So akan menari-menari atas depan cermin lah. So arwah nenek so cakap suruh Mama paksa Mama masuk kelas. Lepas tu dia pernah cakap dengan Fina, dia suruh Fina masuk Pak Angah dulu. Sebab arwah nenek kawan dengan Pak Angah. So macam tak nak masuk Pak Angah ke? So Fina tak nak. I see. So memang dari kecil memang dah ada minat sebenarnya. Betul Fina ada bagi tahu kat abang yang memang Fina start daripada Kak Dayana secara tak sengaja. Teman orang tiba-tiba minat nak dia menari. Itu tak? So it's turning point lah. Maksudnya kat situ yang you membuatkan you jatuh cinta nak menari. Itu tak? Yes. Okay. Okay, so abang ada soalan. Siapa yang betul-betul bawa Fina pergi ke industri? Maksudnya siapa orang tu yang macam orang ni lah Fina ingat macam siapa yang bawa? Siapa yang bawa Yang betul-betul bawa is Abang Buji. Abang Buji. Abang Buji. Oh, faham. So daripada situ memang Abang Buji bawa Fina pergi ke industri tari. Maksudnya bukan industri, maksudnya buat show selalu kan. Buat show, So yes. Okay, so Fina ni memang start terus buat show ke ataupun you ada kelas? Maksud you lalui kelas juga? Maksudnya ada kelas yang you join lepas tu? At the same time melalui kelas juga. Buat show ada kelas. Buat show ada kelas. So maksudnya memang tak adalah orang kata macam, kan ada orang kata tak payah masuk kelas, boleh jadi dia penari. Betul ke macam tu Fina? Tidak ya. Anda ingat segampang itu? Tidak ya. Nak kena Kan? maki tu. Tu nak kena maki tu nanti. Sebab ada orang kata saya boleh menari. Contoh abang tanya, awak boleh menari apa? Oh, saya boleh menari tarian ni. Betul abang cakap, korang pernah pergi kelas ke? Oh tak. Macam mana awak boleh kata kau boleh menari? Dia kata, oh sebab saya pernah menari dekat TikTok, dekat follow kawan. It's lain kan sebenarnya. Bila you berguru, you ada kelas yang kan? You guys, siapa yang tengok kat sini, korang boleh tanya soalan ataupun komen apa saja. So kita boleh sharing kat sini, okay? So
ada orang kata macam tu, tak payah join kelas, okey je kan. Sebenarnya tak, memang kena join kelas. Korang kalau tak ada basic, tak ada pengalaman dalam kelas, lain tau. Kan, betul tak? Okey. Fina, jenis yang pemalu tak sebelum menari? Jenis yang pemalu, jenis yang takut, segan, ada tak? Ada tak benda-benda ni? Ada. Of course ada. Bila pernah yang sampai lepas studio, so, time tu selalu mama teman tau pergi studio. Tapi that time tiba mama cakap mama tak ada teman. Maksud Fina naik sendiri studio. So time tu memang macam malu sebab dalam studio tu kita tak kenal, tak rapat dengan orang di situ. So macam jadi anxiety tu datang dia macam aduh malunya, aduh takutnya. Jadi sampai Takut yang melampau lah. Macam nampak takutnya aku nak jumpa orang-orang kat sini kan. betul. Betul kan? Sebab tak ada orang teman lah. Sebab kita pergi menari, kita tak tahu yang siapa yang di sekeliling kita sebenarnya, betul tak? Sebab yang penting juga sebenarnya penting sebab kita kena ada keyakinan. So you build your confidence dekat situ. Kalau tak, abang rasa you lawan, tak? You lawan. Okay. Start daripada situ, apa perubahan yang Fina ada? Contoh, daripada kelas tu Fina dah mula rasa macam latihan tu Fina dah ada rasa macam confidence sikit dan you berani apa, ada tak perubahan dia? Ada banyak perubahan dia. Banyak perubahan. Banyak baik gila perubahan sebab daripada Fina jadi takut-takut, macam tak ada lack of confidence kan. Dari situ Fina belajar slowly, macam tiba-tiba datang kat kita macam asal kau nak takut, kau macam kau kan waste time kau yang selama ni kau belajar semua sebab kau takut, faham tak? Macam kau dah sacrifice tapi sebabkan pasal ada satu benda ni je stuck kat dalam diri kau, dah jadi masalah. Faham. Sebab abang dulu, kalau nak cerita, ada kelas yang you join lepas tu. At the same time melalui kelas juga. Buat show ada kelas, buat show ada kelas. So maksudnya memang tak adalah orang kata macam, kan ada orang kata tak payah masuk kelas, boleh jadi dia penari. Betul ke macam tu Fina? Tidak ya, anda ingat segampang itu? Tidak ya, nak kena maki tu. Tu nak kena maki tu nanti. Sebab ada orang kata, saya boleh menari. Contoh abang tanya, awak boleh menari apa? Saya boleh menari tarian ni. Betul abang cakap, korang pernah pergi kelas ke? Tak. Macam mana awak boleh kata kau boleh menari? Dia kata, sebab saya pernah menari dekat TikTok, dekat follow kawan. It's lain kan sebenarnya. Bila you berguru, you ada kelas yang kan? You guys, siapa yang tengok kat sini, korang boleh tanya soalan ataupun komen apa-apa saja. So kita boleh sharing kat sini, okay? So ada orang kata macam tu, tak payah join kelas, okey je kan. Sebenarnya tak, memang kena join kelas. Korang kalau tak ada basic, tak ada pengalaman dalam kelas, lain tau. Kan, betul tak? Okey. Fina, jenis yang pemalu tak sebelum menari? Jenis yang pemalu, jenis yang takut, segan, ada tak benda-benda ni? Ada. Of course ada. Bila pernah yang sampai lepas studio, so, time tu selalu mama teman tau pergi studio. Tapi that time tiba-tiba mama cakap mama tak ada nak teman. Maksud Fina naik sendiri studio. So time tu memang macam malu sebab dalam studio tu kita tak kenal, tak rapat dengan orang situ. So macam jadi anxiety tu datang yang macam aduh malunya, aduh takutnya. Jadi sampai takut yang melampau lah. Macam takutnya aku nak jumpa orang-orang kat sini kan. Betul kan? Sebab tak ada orang teman lah. Sebab kita pergi menari, kita tak tahu yang siapa yang di sekeliling kita sebenarnya, betul tak? Sebab yang penting juga sebenarnya penting sebab kita kena ada keyakinan. So you build your confidence dekat situ. Kalau tak, abang rasa you lawan, betul tak? You lawan. Okay. Start daripada situ, apa perubahan yang Fina ada? Contoh, daripada kelas tu Fina dah mula rasa macam latihan tu Fina dah ada rasa macam confidence sikit dan you berani apa, ada tak perubahan dia? Ada banyak perubahan dia. Banyak perubahan. Banyak baik gila perubahan sebab daripada Fina jadi takut, macam tak ada lack of confidence kan. Dari situ Fina belajar slowly, macam tiba-tiba datang kat kita macam asal kau nak takut, kau macam kau kan waste time kau yang selama ni kau belajar semua sebab kau takut, faham tak? Macam kau dah sacrifice tapi sebabkan pasal ada satu benda ni je stuck kat dalam diri kau, dah jadi masalah. Faham.
Sebab abang dulu, kalau nak cerita abang dulu pun memang jenis orang abang selalu dibuli. Abang ada kat sekolah, abang selalu dibuli, abang tak confident dengan diri abang, kan. Lepas tu abang selalu lari pada kawan sebab abang takut. Betul tak? So bila abang masuk satu persembahan dekat Citerawana abang start tau. Abang start pun Citerawana because abang nak datang KL, nak tengok KLCC. Because Citerawana dekat KL. So abang rasa bila abang masuk kat Citerawana ni, abang boleh datang KL, abang dapat duduk hotel, abang boleh dapat duit. Itu 3 perkara yang abang nak. Abang tak nak pun fikir menari. So kita tak fikir pun. Tapi bila abang dah join, dia build confident because bila kita buat latihan, cikgu tengok, orang kawan-kawan tengok, dia rasa macam, alamak, kau dipaksa tau. Kau dipaksa sebab kena buat. So it's lain tau. Dia push diri kita macam, kenapa aku nak takut? Kan? Walaupun kita menggeletar, semua takut kan. Tapi kita macam, buat jugalah kan. So secara tak sengaja, tari itu sebenarnya membina keyakinan kita. Betul tak? Fina setuju tak? Membina keyakinan kita, keberanian kita, and kita punya diri tiba-tiba berubah. Contohnya, dulu kita takut tak pandai nak bercakap. Kita takutnya adakah orang dengar aku bercakap ni? Kan? Adakah orang dengar aku kalau bagi step, betulkan step, adakah orang dengar aku? Betul tak? Kan? Betul. So now kita dah berani. Secara naturalnya, tari tu membina personality, membina penari tu jadi lain. Betul kan? Betul. Okay, soalan seterusnya. Dah habis pasal Fina start menari semua kan. Okay, now Fina rasa industri tari kita ni membantu tak penari-penari? Maksudnya ada tak macam Fina rasa macam apa ni industri ni teruk, aku tak nak lah lepas ni, ataupun dia rasa macam ada benda yang, ada perkara lain yang di sebalik tu sebenarnya yang Fina dapat fikirkan? Boleh kongsikan? Untuk Fina, at first dulu Fina macam terfikir macam, asal tak ada siapa support kita punya industri yang macam bila orang tengok dancer, diorang macam, oh diorang ni this, macam ada even yang kalau kita buat show kan, orang macam tak payahlah penari tu semak lah, faham tak? Even yang time Fina buat dancing pun, bila Fina baca negative comment macam apa benda lah menari-menari ni semua tu. Tapi sebenarnya at the same time, show-show ni semua membantu kita juga tau, untuk kita tunjuk kita punya talent at the same time. Sejenis yang macam orang kutuk, oh TikTok ni tak apa-apa lah, bla 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 semua tu. Tapi benda tu yang sebenarnya tolong kita to improve ourselves. From TikTok kita tengok tak apa-apa budak ni, padahal kau tak tahu kita orang punya progress kat belakang tu macam mana kan. Betul. So dari situ juga kita orang nak improvekan diri kita orang juga. So macam ada certain places yang membantu, ada certain yang tak. Cuma yang ada yang sikit menyakitkan hati sebab certain orang tak support kita. Betul. Kita sebab orang ada orang tak menghargai pun bakat kita sebab orang tak nampak proses kita. Kita duduk dalam studio dan stage perform, dan kau nampak hasil tu je. Betul tak? Yes. Kan? So orang sebenarnya, siapa yang tengok kat sini mungkin bukan dalam bidang tari. Sebenarnya kita orang lalui benda ni bukan je korang tengok hasil kat stage, tak. Sebenarnya bermula di studio bukan boleh studio lah. Mula-mula di booking pun kita dah stress. Bukan stress, kita dah lalui journey lain. Contohnya, kau di booking show, betul kau dah kena block time kau kena uruskan transportation kau dah kena make sure time kau okay, make sure benda ni bila kau dalam studio kau bagi komitmen, dan kau kena practice, dan kau kena hafal bukan 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu tu lah. So itu dalam studio. Dan kita balik kena hafal lagi step, kena fikir pula, barang kita, makeup kita ada ke, kostum kita kena set lagi. So dia bukan sekadar dekat stage je. Itu dekat rumah kau dah kena set pakaian, dah kena kemas, kena packing semua tu lah. Bila sampai kat venue rehearsal, kau pula kena practice lagi, kau kena make sure dengan artis ni kau okay, dengan step tu okay kan. So it's bukan pasal kau naik stage buat show je, tak. And then yang menariknya kita tak pernah nak kata, kita tak pernah kata macam susah lah menari ni, tak. Kita tak cakap pun kita tak cakap pun tolong apa kan, kita tak pernah kan. Kalau korang tengok kita orang kat backstage lebih teruk daripada artis kat belakang sebenarnya. Kalau korang perasan kan, kita lebih teruk kita lebih teruk kat belakang tu. Kita macam berperang, betul tak? Macam orang gila kan. So ada contoh Abang Kero cakap, kita baca komen Abang Kero kat sini. Mana Abang Kero?
Tapi kita boleh didik umum untuk pandang penari dari sudut yang berharga. Setuju? Penari kena behave sikit, sentiasa bagi suatu style yang baik supaya supaya nampak penari tu sebenarnya bukan yang diorang sangka. Betul, kadang-kadang penampilan gaya kita sebagai penari orang kena tengok. But I believe macam penari kebudayaan pun, siapa-siapa pun orang dah letak perspektif pandangan yang macam kata, alah penari ni tak sesuai, tak bagus. Macam kenapa kau perlu menari, betul tak? So agak susah nak kikis benda tu sebenarnya. Tapi jujur saya katakan, macam on stage production sendiri, kita pun sebenarnya sangat, kalau Fina perasan, kita orang sangat menjaga benda-benda macam tu kan. Make sure keterampilan kita okey, kita punya pandai bawa diri dekat sekeliling. Kita macam contoh on stage production, abang memang tak bagi kalau dancers menjawab dekat siapa-siapa. Pasal tak? Biar abang yang hadap dulu. Yes. Abang tak suka macam orang rasa macam penari suka menjawab, atau abang tak suka macam orang kata, alah penari ni aku tegur sikit pun tak boleh. Tak. Sebab tu abang memang menjaga sini. Sebab penari, kita ada perasaan. Betul tak? Tiba-tiba orang kata, alah kau ni menari macam tu pun lupa. Come on lah. Kita bukan ni menari satu lagu. Bukannya satu minit 1 kali 8. Tak kan? Kita menari pelbagai step. So, of course dalam proses kita ada lupa. But insyaAllah dekat sini, bila perform kita tak lupa kan? And okay, Fina, abang nak teruskan. Fina start dengan OSP bila? Dengan on stage production. Fina start dengan on stage production bila? Menari dengan abang? Tahun lepas. 2016. Bukan 2007. 2016. Lama juga kan? Tak silap abang 2016 lah. 2017. 2017. Sebab abang start panggil Fina adalah lepas Fina buat AF Megastar dengan abang Bujay. Rasa sebab time AF Fina form 5. Oh, ya ke? Time AF dah form 5. So Fina join abang time Fina dalam umur 18. Faham. 3 tahun Sebab lepas sebenarnya. 3 tahun lepas kan? Agak lama juga. Okay. Masa tu Fina dengar tak pasal on stage production? Ada dengar tak? On stage production teruk lah. Tak adalah. Time tu macam Fina tahu pasal on stage production sebab korang buat Maharaja Lawak dekat Kedah. Oh yes. Dengan Dekat Anas. Kedah. Yes, Anas kecil semua dengan Nick. Dengan Nick kecil ni kan. Betul. Abang start kat situ. Fina kenal daripada situ lah. Faham. First show Fina dengan OSP apa? Dengan on stage production? First show Fina buat dengan OSP is show dekat PWTC, backup Ismail Zani. Fina demam. Yes. Tapi okay. Yang demam terlantar. Faham? Okay, menariknya tentang Fina ni, abang kenal Fina adalah masa Fina tengah buat show. So, abang dah tengok Fina backup masa tu dah minggu ke-6 tak silap macam tu dekat Astro. Astro punya program AF. So, abang tengok, budak ni bagus. Abang cakap, bagus budak ni kan. So, abang rasa macam, okey lah, aku nak pergilah dekat AF, aku nak tengok. Sebab abang punya OSP, abang tak audition orang. But abang tengok, abang rasa bagus. Dan abang tanya orang, budak ni okey tak? Budak ni menari okey tak dengan kau? Kalau dia kata, okey, kau recommend tak dia masuk dekat on stage production? Okey Pi, budak ni bagus. Dan abang panggil. Kan? So kebanyakan dancers on stage production, memang tak abang tak audition. But abang tengok based on pengalaman orang punya feedback, dan juga abang tengok dia punya persembahan dekat stage. So macam tu. Sebab kita orang banyak buat show kat TV kan. So macam tu. Okay. So selepas Fina masuk on stage production, what do you think? Masa tahun pertama you masuk tu, you rasa macam mana? Like macam, on stage production ni, apa ni yang macam ni semua? Apa? Cikgu kenal Fina lagi lama. Ingat tak Fina? Yes. Okay, sebenarnya Fina kan tak pandai traditional lama kan? Kelas macam tu kan? Thanks to Cikgu Carol. Cikgu Carol is the first cikgu traditional yang ajar Fina. Okay. Dia yang cikgu traditional. Ya Allah,
time tu dengan Cikgu Carol nak nangis tau, tapi kena tahan nangis. Kau jangan nangis. Dia maki. Sebab kita tahu kan, kita tahu Cikgu Carol macam mana kan. Time tu sebab Fina macam, Fina ingatkan Cikgu Carol macam lembut kan. So time tu Fina buat show untuk Nur Aiza Idris. Fina, orang lain semua at least ada basic lah. So menari dengan pelajar UiTM kan. So of course lah diorang ada basic. So Fina seorang tak ada basic tau. So bila kena maki tu memang tahan je nangis. Tapi at the same time fikir bagus kau kena maki sebab kau boleh hafaz tak kau boleh belajar. Itu yang Fina fikir. So memang daripada dulu sampai sekarang Fina thanks gila kat Cikgu Carol. Sebab Cikgu Carol ajar Fina traditional. So kalau tak Fina tak tahu apa-apa. Yelah kan, sebab tu pentingnya berguru sebenarnya. Sebab tu pentingnya kelas kan, pentingnya benda-benda macam tu. Ya, kadang-kadang orang rasa macam kenapa perlu dimaki? Kenapa bukan maki, sebenarnya kita tegas. Kadang-kadang cikgu ni ada yang tegas kan. So that's why kita sebagai penari ni tak payah nak membontak cepat sangat. Macam kenapa kau nak marah? Melainkan kau dah ada satu blok dekat depan kau, memang kau tak boleh terima, kau ego. So kau tak dapat lah ilmu tu kan. So again, soalan dia, bila Fina masuk dekat on stage production, apa yang you fikir macam apa ni? Okay, sekejap. Sebelum tu abang nak jawab ni, ada boleh tak request penari tu diberi light sikit, like ini banyak ruang penari selalu gelap. Okay, Abang Kero sebenarnya macam Napi sendiri selalu bercakap dengan producer, bercakap dengan orang lighting ke apa. But kita macam Napi cuba sebenarnya. Napi kalau perasan Fina, abang selalu kalau nampak stage gelap, dancers kat belakang dapat akan push dancer ke depan, betul tak? Kita akan rapat serapatnya dan adalah cara yang kita buat supaya kita di highlight. Kalau perasan, bukanlah macam on stage production punya style, kita selalu ada konsep yang macam mana kita selalu rapat dengan artis. Kita selalu ada play dengan artis, kan, betul tak? Because kita tahu spot kita tak akan di highlight sangat, tapi dengan cara macam producer tak akan cakap, kau buat macam ni tak. Tapi kita faham, maksudnya ada part yang memang dia nak fokus kat depan, dan ada part yang kita perlu tonjolkan melalui interaction dengan penyanyi tu. So and then diorang tak boleh nak highlight, diorang tak boleh nak brightkan lampu kat belakang because of the LED kat belakang, and then ada lampu kat lantai. Kalau diorang brightkan semua stage, so dia akan jadi nampak stage tu raw. Kita dah pernah cuba, so dia nampak macam sekeliling stage kita nampak LED dengan wire dengan semua everything. So bagi diorang macam, bagi tu macam, that's why dia dimskan sikit, but ada spot untuk dancers juga nampak, dan masa sama dia nak highlightkan penyanyi tu kan. So macam itulah. Okay Fina, so what do you think about OSP bila you join ni? Okay, bila Fina join first, yang lepas Fina sakit time show tu kan kita pergi Kuantan buat show. Yes, RTM dengan Mira Sam. Dengan Mira Sam. Trip tu best lah. Time tu yang Fina start slowly kenal OSP. Time tu ada stress sikit lah. So macam yang kita stress pasal lagu satu, lepas tu kita tak tahu bila nak masuk. Yang tu time tu memang yang time tu memang betul-betul to be honest, Fina dengan Abang Hadi still tak boleh lupakan that moment. Sebab time tu kita orang belajar macam ni sebenarnya teamwork yang macam kira sama-sama before start show, macam okay, bila nak masuk ke kita sure. Pasal abang suruh tengok LED tu, kalau gambar dia dah keluar baru korang gerak. Tapi kita orang tak nak juga, kita nak juga ada counting. Dan kita counting sama-sama. Time tu memang belajar betul-betul macam this kind of teamwork yang kita nak. Kan? Lah. So bila dengan OSP ni, Fina belajar banyak benda. Fina dah pandai pin baju. Fina dah pandai rushing, nak tukar baju semua tu, Fina dah pandai. Thanks. So, daripada sini juga Fina belajar. And then sejenis yang show banyak lagu. Dah belajar juga. So sebenarnya dari OSP banyak juga Fina belajar. And one thing Fina suka sebab environment OSP dengan OSP fun. Lagi-lagi dengan kawan-kawan, memang budak-budak OSP pun memang semua sejenis yang positif, yang support each other lah. Itu yang Fina suka. Itu yang sebenarnya abang perasan dancer-dancer OSP ni, abang boleh lepas tangan. Bukan abang lepas tangan, maksudnya korang boleh berdikari, boleh buat sendiri, betul tak?
Abang jenis kalau perasan abang tak jenis macam decide seorang diri. Kadang-kadang abang suruh macam kau boleh tak decide benda ni, do something. Contoh macam tu kan. Boleh tak korang macam buat sendiri, sebab kadang-kadang abang nampak kat stage tapi abang tak tahu situasi korang kat stage. So abang tanya, korang okey tak kat stage? Betul tak? Korang okey tak kat stage? Oh bang, macam ni, why not kita buat macam ni? Kan korang selalu, kita ada benda tu antara penari kan. Then ada orang tanya, Fina, like macam kenapa tak nak pakai dancers lain? Macam abang tanya kat Ira kan, kenapa ada asyik muka sama je menari kat OSP, tak nak cuba orang lain ke? Soalan tu abang susah nak jawab, because nak masuk OSP bukannya siapa je boleh masuk sebenarnya. Maksudnya kita lalui proses yang susah, betul tak? Maksudnya macam Fina start tahun lately ni, baru 2-3 tahun ni abang akan banyak show bagi Fina kan, buat selalu show OSP sampai dah kita macam like macam abang sendiri pun abang dah trust penari-penari yang abang ada ni, abang dah trust. Maksudnya abang tak risau, tapi abang lebih risau kalau abang tak ada korang antara ni, kalau abang tak ada, so abang rasa macam lemak macam mana ni kan. So lebih risau. That's why kadang-kadang ada muka baru seorang, macam sekarang ni masuk seorang kan, masuk penari seorang. So abang tak boleh letak muka ramai, muka baru kat situ. Abang kena balance kan. Okay Fina, abang nak tahu macam Ira juga, berapa total show Fina dengan OSP? Uish. Saya nak kira. Anggaran, abang nak ada satu number tu. Okay lah, anggaran dia daripada first show. Banyak lah. Anggaran saja. 10? Tak. Berapa? Banyak lah. Selama 3 tahun? 3 tahun, 4 tahun lah. Banyak ni. 50 lebih. 50 lebih. Kalau 50 lebih, kalau maksudnya abang bagi show kat Fina 10 show setahun. Lebih kurang lah, 12 show setahun. Setahun 12 show. 12 show sebab kan. memang selalu aku nak ingat, memang ada setahun tu memang selalu dengan OSP. Tak silap abang masuk B-Stage kot. B-Stage, Gegar Baganza. Fina tengah pernah buat show apa? B-Stage. B-Stage pernah. Gegar Baganza pernah. Masa yang kita buat Jozan punya show tu pernah. Yeah, Jozan. And then kita MLM. Maharaja Lawak Mega. Lepas tu Lawa musical. Lawa musical kita pernah buat. And then lagi show TV nya. Banyak lah show luar, boleh banyak. Sama boleh banyak. Boleh banyak lah. So lebih kurang dalam 50 lebih show lah, macam tu kan, betul tak? Abang anggarkan macam tu lah, sebab anggaran kan, kalau 50 show lebih okey lah, sebab bukan sikit sebenarnya show dancers tak banyak sebenarnya. Kalau kita fokus pada satu show tu, dan kita mungkin dah tolak 2-3 benda kan, kita tak boleh nak fokus banyak show kan. Betul tak Fina? Betul. So Fina cakap Fina dapat banyak dekat on stage production. Bagi satu pengalaman yang orang kata you learn something yang very important lah dekat OSP ni, apa satu je? Satu yang pernah belajar is pasal teamwork lah. Mesti dengan OSP pasal teamwork. Teamwork kita kuat. Kuat gila. Kita macam tak ada yang macam kan? kau buat kau punya kerja, kita buat kita macam tu, faham tak? Tak ada yang macam lepas tangan macam. Contoh kita buat AME tu paling kena belajar banyak. AME sebab ramai kan. Ramai. Kita terbahagi dua group. Tapi still macam even though terbahagi dua group pun, we know how to work with each other, faham tak? Kan? Kita macam tak ada yang macam kau tak hafal lagi. Gila kau. Tak ada kan? Tak. Kita macam no. Seorang buruk semua kena buat balik, faham tak? Seorang problem semua buat balik. So memang best lah. Masa tu abang rasa betul. Sebab abang bila tengok gambar, bila ramai-ramai dancers OSP dekat stage AME tu, abang tengok balik gambar, abang kita fikir macam, wih ramainya dancers kita, ramainya dancers masa tu, macam mana nak handle lah?
Tapi abang untungnya sebab abang ada korang. Abang ada Fina, Ira kan. Siapa ramai Kak Adik, siapa semua Mahani kan, Kak Mahani yang memang kalau ada yang junior-junior yang buat kepala, sorry lah, memang kau kena tegur lah kat situ kan. So it's memang very teamwork lah kan. Yes, itu paling mesti kalau dengan YSP, mesti sebab teamwork. Kan. Okay, Fina, kalau Fina diberi peluang untuk patah balik ke belakang, apa yang Fina perlu buat? Apa yang Fina perlu buat? Apa yang Fina nak buat? Contoh, abang bagi situasi, Fina nak belajar kelas tradisional ataupun Fina nak masuk kelas ini, ataupun Fina faham tak? Something yang you nak balik yang you rasa macam tertinggal. Patutnya aku ada ni, aku dah boleh buat something sekarang ni. Memang sebenarnya sebab Fina kan dah after yang macam Fina masuk kelas time Fina like sekolah je tau. So pada habis sekolah ni kan kita dah start freelance kan. So sekarang ni Fina dah jarang masuk kelas, pergi workshop pun dah jarang. So macam rasa macam banyak benda yang Fina dah tertinggal sebenarnya. Memang banyak sangat. So macam bila kita try nak menarik satu genre ni contoh rasa macam buruknya macam contoh traditional pun Fina dah tak masuk kelas. So rasa macam bila tengok diri balik, abang tahu macam mana. Abang dah lah suka bagi step susah-susah. Abang suri dah lah menari. Abang jenis bagi step, abang tak tengok belakang kan. Abang bagi dulu, lepas tu korang buat kan. Abang buat. Tapi sebenarnya dari situ pun boleh belajar juga. Tapi dari situ pun boleh belajar juga sebenarnya. Abang, dari abang pun dah tahu tipu boleh tahu. Hello? Boleh dengar tak? Macam putus. Apa tadi? Macam contohlah, abang suka bagi step susah-susah. Yang macam, Zapin ni, Zapin tu, Zapin ni, Zapin ni. Zapin ni. Faham tak? So macam, daripada tak tahu, kita boleh tahu juga. So at the same time, sambil belajar jugalah sebenarnya. Tapi Fina memang kena belajar. Ada kelas tradisional ke, kalau boleh nak try tradisional. Sebab sebenarnya fun lah. Fina memang suka tradisional sebenarnya. Memang sebenarnya fun. Yang kita buat kat Langkawi tu je last year dah cukup. Langkawi. Masuri. Putri Masuri. Benda-benda macam tu best tau bang. Sebab belajar, sebab Fina tak pernah buat teater. Fina teringin tapi tak tahulah macam tak ada confident nak berlakon. Faham tak? Faham Faham tak? Macam mana awkward je tak nak kahwin. Tapi okey lah. Jumpa kat mana? Tapi okey, faham tak? Maksudnya you nak belajar, faham tak? You buat juga kan. Walaupun maksudnya abang kata apalah expression muka budak ni nak buat jadi puteri, faham tak? Macam tak apalah, at least aku bagi watak kan ni, mungkin lepas ni dia boleh belajar lagi kan. Dia boleh buat. Aku ada pengalaman, so aku dah yakin. Sebab belajar dari pengalaman buat kita yakin, betul tak? Okey, soalan dia, apa pandangan Fina kepada kanak-kanak yang apa pandangan Fina pada kanak-kanak yang minat pada bidang tari? Pandangan Apa yang dia perlu buat? Sebab Fina dah cerita, sepatutnya saya kena buat macam ni. So budak ni seorang dia minat menari. So apa yang dia perlu buat untuk next macam tu? Okay, faham. So for me is what you have to do is first thing first memang masuk kelas lah. Masuk kelas tu penting. Second, buat more research. Kat sekarang kan ada YouTube. So korang boleh tengok YouTube. You still can learn from YouTube juga. Di zaman dulu macam bila dengar balik kakak-kakak abang-abang cerita kan. Macam dulu zaman kita orang tak ada internet semua tu untuk tengok. So korang should be bersyukur sebab zaman sekarang kita dah ada gadget-gadget ni. Kita dah ada YouTube semua tu. So dah senang. Even sekarang kita tengah PKP pun mesti buat kelas kan. Kelas online, betul. So sekarang ni take that opportunity and belajar betul-betul. If betul-betul you suka, you buat. So apa-apa yang macam for me, benda yang contoh macam Fina takut, fikir negatif, macam so hari contoh on stage production, abang memang takut. So pada habis sekolah ni kan kita dah start freelance kan. So sekarang ni Fina dah jarang
Macam dulu zaman kita orang tak ada internet semua tu untuk tengok. So kita macam banyak benda yang kita dah tertinggal sebenarnya. Memang banyak sangat. So macam bila kita try nak menari satu genre ni contoh, rasa macam buruknya macam contoh traditional pun Fina dah tak masuk kelas. So rasa macam bila tengok diri balik, abang tahu macam mana. Abang dah lah suka bagi step susah-susah. Abang suruh nak lah menari. Abang jenis bagi step, abang tak tengok belakang kan. Abang bagi dulu, lepas tu korang buat kan. Ada mana buat. Tapi sebenarnya dari situ sendiri. pun boleh belajar juga. Tapi dari situ pun boleh belajar juga sebenarnya. Abang Kan. dari abang pun dah tahu tiba-tiba boleh tahu. Hello? Boleh dengar tak? Macam mana? Putus. Apa tadi? Oh, macam contohlah abang kan suka bagi step susah-susah. Yang macam Zapin ni, Zapin tu, Zapin ni, Zapin ni. Zapin ni. Faham tak? So macam daripada tak tahu kita boleh tahu juga. So at the same time sambil belajar jugalah sebenarnya. Tapi Fina memang kena belajar ada kelas tradisional ke kalau boleh nak try tradisional sebab sebenarnya fun lah. Fina memang suka tradisional tu. Memang sebenarnya fun. Yang kita buat kat Langkawi tu je last year dah cukup. Langkawi. Masuri. Putri Masuri. Benda-benda macam tu best tau abang. Sebab belajar sebab Fina tak pernah buat teater. Fina teringin tapi tak tahulah macam tak ada confident nak berlakon. Faham tak? Faham? Faham tak? Macam mana awkward je tak nak kahwin. Tapi okey lah. Jumpa kat mana? Tapi okey, faham tak? Maksudnya you nak belajar, faham tak? You buat juga kan. Walaupun maksud tu abang kata apalah expression muka budak ni nak buat jadi puteri, faham tak? Macam tak apalah, at least aku bagi watak dengan dia, mungkin lepas ni dia boleh belajar lagi kan. Dia boleh buat. Aku ada pengalaman, so aku dah yakin. Sebab belajar dari pengalaman buat kita yakin, betul tak? Okey, soalan dia, apa pandangan Fina kepada kanak-kanak yang apa pandangan Fina pada kanak-kanak yang minat pada bidang tari? Pandangan Apa yang dia perlu buat? Sebab Fina dah cerita, sepatutnya saya kena buat macam ni. So budak ni seorang dia minat menari. So apa yang dia perlu buat untuk next macam tu? Okay, faham. So, for me is what you have to do is first thing first memang masuk kelas lah. Masuk kelas tu penting. Second, buat more research. Kat sekarang kan ada YouTube. So korang boleh tengok YouTube. You still can learn from YouTube juga. Zaman dulu macam bila dengar balik kakak-kakak abang-abang ceritakan dulu. Macam dulu zaman kita orang tak ada internet semua tu untuk tengok. So korang should be bersyukur sebab zaman sekarang kita dah ada gadget-gadget ni. Kita dah ada YouTube semua tu. So dah senang. Even sekarang kita tengah PKP pun on stage buat kelas kan. Kelas online, betul. So sekarang ni take that opportunity and belajar betul-betul. If betul-betul you suka, you buat. So apa-apa yang macam for me, benda yang contoh macam Fina takut, fikir negatif, macam itu ini buang benda tu sebenarnya sebab benda tu yang buang masa korang untuk belajar semua benda. So macam Fina takut rasa aku ketinggalan seorang-seorang, kawan-kawan aku semua dah ke depan. And dia jadi limit untuk you. Betul tak? Dia jadi macam contoh orang kata Fina boleh contohlah orang tengok Fina, alamak Fina tak boleh buat tradisional lah, aku dah tengok dia buat, tak payahlah panggil dia. Faham tak? Dan you tutup you punya peluang kan. Kita tak sedar, tapi orang by recommended. Macam contoh macam Fina sendiri, abang dengar pada orang lain dan abang tanya, okey tak budak ni? Budak ni ada kelemahan dia macam ni. Abang cakap okey, aku panggil ikut show apa yang aku boleh buat, apa yang dia boleh buat. Faham tak? Macam but that's why ada macam problem macam selalu datang lambat. Tapi Fina sekarang nak happy sebab orang trust Fina, faham tak? And at the same time Fina dapat belajar macam how to be on time. Macam mana nak tahu time tu. Kau jangan buat hal ni semua. Sebab dari situ sebenarnya kita belajar slow tau. So apa yang dulu pernah kita buat salah, kau jangan bawa tu pergi depan. Change yourself lah. So macam itulah. So kepada adik jangan lagi bak. Teruskan. Kita orang perlukan banyak lagi generation. Yes, contoh betul. Kita perlukan ramai dancers. Sebenarnya macam Fina cakap, zaman sekarang ni dah ada macam on stage production, dah memang buat kelas online. Actually kita memang plan benda ni untuk nonton punya program. So sesiapa yang ada menonton kat sini yang mungkin korang rasa
kelas tari ada, macam Fina cakap sendiri. Saya tak cakap. Tapi Fina cakap sendiri, Fina sendiri pun cakap macam memang kelas perlu. Memang korang kena lalui program tu. Kena lalui kelas sebab kelas tanpa guru lain dengan kelas korang belajar dekat seorang-seorang. Yes, macam tambah kan ada TikTok kan. But sometimes kita belajar, but kita kena ada guru juga. Betul tak? Macam Fina belajar juga dekat online. Tapi dalam masa sama you berguru dengan orang lain. Kan? So is guru memang perlu kan? Betul tak? Macam you kata tadi, you kelas dengan Abang Kero. How Abang Kero push you? If not, you takkan macam, alah betul lah ni step aku. Betul lah step aku ni. Betul tak? Yes. So guru boleh tengok you. Sebab dia lain kan. Belajar seorang dengan ada belajar guru. Guru boleh betulkan. Okay, korang yang tengah kan. Dari situ kau belajar. Jangan menangis ke apa. Jangan manja sangat. Okay, Fina. Dulu macam tu. Sekarang ni apa nak tanya? Okay guys, siapa yang tengah tengok, korang boleh tanya soalan ataupun boleh lagi komen pandangan korang. Saya akan tengok dan kita boleh jawab kat sini. Sama-sama sharing. Siapa-siapa yang ada soalan dan mungkin nak tanya Fina ni siapa sebenarnya, boleh tanya soalan. Bagus ke menari ni? Siapa yang ni? Boleh tanya siapa, bagaimana, kenapa, mengapa, macam tu. Okay, tanya je soalan. Kita boleh jawab. Kita satu santai je. Alright, Fina, dulu macam tu you punya pandangan kat on stage production. Okay, sekarang macam mana? What do you think about on stage production? Adakah ada perubahan ataupun macam tu je lah? Hanya ada perubahan yang sangat besar. Alhamdulillah. Macam bagi Fina, macam Fina nampak progress yang slow, yang daripada bawah naik. Dan sekarang literally semua dah kenal on stage. Tak ada semua, tapi macam ramai juga yang kenal on stage production. Kalau tengok TV je buka, on stage production. Kalau buka lagi, on stage production. Kalau kat situ je lagi. So macam mana-mana sekarang ni, mostly Abang Kak Adin punya company sekarang dah naik. So Alhamdulillah. nampak sekarang semua dah naik. And then even daripada dulu ada budak-budak yang abang kelompok yang lama ni juga, sekarang ni dah ada budak-budak baru. Abang set dah ada. Contoh ni yang dah tu. Yang dah tu. Yang kedua kau boleh mention Kak Alin contoh. Kak Alin dah tua. Abang Adi. Lepas tu dia ada adik-adik. Sekarang ni orang dah ada anak-anak dan cucu-cucu dah lama lagi. So abang punya company sekarang ni dah ada develop kita ada generation, dah ada family. Yes, generation. Yes. Kan. So dia abang tengok macam contoh dulu abang panggil, dulu first menari dengan OSP show adalah Zurin. Zurin. Dengan Kak Ira dekat Gegar Baganza. Kalau abang throwback balik gambar dia orang macam tak boleh terima kot. Dah tengok dah abang dah hantar. So gambar Kak Nana sendiri pernah menari dengan abang. So abang, that's why lah bila abang tengok balik the journey of stage production ni, abang pun rasa macam ya Allah, betul-betul lah benda ni bertahan. Sebab abang nak benda ni berterusan sampai bila-bila. That's why lah sekarang ni abang nak tubuhkan macam kelas dekat on stage production supaya abang ada benda ni sampai bila-bila. Bukannya sampai sekarang je kan. Lepas ni untuk situational, kita ada group ni yang memang fokus pada group ni je. Dan dalam masa sama abang nak harap sangat suatu hari nanti yang korang ni pernah lama dengan on stage production ni duduk dengan on stage production untuk bekerja dengan on stage production. We don't know kan. So suatu hari mungkin benda dah besar. Fina, kau jaga ni, Ira kau jaga ni, kau ni. So abang nak macam tu. Kita nak benda ni sampai orang kata ada manfaat sampai bila-bila. Sebab korang bantu on stage production. Korang bantu gila-gila punya. Kita orang memang kadang-kadang kita tak ada wardrobe kot. Yes kan. Sebab sebab tu dekat on stage abang bina teamwork tu supaya abang rasa macam kalau in case apa-apa korang ada. Contohnya korang boleh sendiri boleh buat. Tiba ada je show yang abang lepas korang pergi sendiri. Ada je yang pergi buat show sendiri. Pandai-pandai lah sebab abang ada show kat sini. Ada je macam show RTM dah tu. Show RTM dengan show Gegar Baganza ke apa. RTM, Gegar Baganza. Kan? So that's why lah bila abang tengok balik macam ya Allah, bestnya tengok journey korang ni macam ni. Okay Fina, kalau diberi peluang dekat on stage production, apa yang Fina nak buat? Apa yang Fina nak macam aku boleh ubah ni sebenarnya, aku boleh tukar ni, apa something kat on stage production, macam tu. Apa yang nak ubah
Faham tak? Apa? Macam contohnya? Contoh macam like aku boleh handle part kostum ni, aku boleh cantikkan lagi kostum dia, contoh something like that. Ataupun apa-apa, aku boleh jaga dia punya marketing, ataupun you boleh jaga like macam aku boleh jaga marketing on stage production. Faham tak? Aku boleh bantu dia untuk lebih orang dikenali, aku boleh jaga social media dia, something macam tu. Yang paling Fina suka ialah kalau boleh tukar, Fina nak tolong buat kostum Fina suka. Part kostum. Buat kostum memang suka gila. Kostum. So you nak jaga kostum kat on stage production. Maksudnya kalau macam abang akak ni tolong macam dari segi like contoh korang buat kelas for kids kan, modern class ni macam at the same time nak jugalah try tolong macam nak share nak mengajar nak belajar juga nak tak pandai nak mengajar orang nak tak pandai so macam tapi sebenarnya since dari dengan korang kat Fina start pandai buat kira-kira belajar buat kira-kira macam like Hello? macam hello Betul-betul. Okay, apa Fina? Sorry. Pasti macam orang gila. Tahu pun. Apa tu? Kita dah kemas kak. Kan? Okay, so Fina nak handle pakai kostum lah. Contoh macam tu. Tapi kan, rasa kostum dah okey sebab abang sebenarnya ramah. Tak dengar? Lagi sekali repeat. Mesti orang suka cakap Kak Fina yang kostum OSP. Kejap. Okay, clear? Boleh? Okay, apa Fina? Sorry. Mesti orang cakap kostum OSP banyak yang lawa-lawa. Alhamdulillah. Ada orang cakap macam tu. So Fina macam ada habit dia macam boleh. Kau boleh bawa kostum boleh. Boleh. So dari situ jauh. Boleh pun nak tolong juga. Faham tak? Faham. Seronok kan? Yes. Tapi okay. Kalau macam contoh abang kata Fina, jom kerja dengan on stage production, bahagian kerja kat dekat on stage production. Fina dengar tak? Dengar. Okay, tadi Fina cakap macam kostum OSP lawa-lawa. Okay. Kan? Sebab ada orang cakap OSP punya kostum ke laut. Faham tak? So, macam, okay. Tapi, it's okay. Pandangan orang berbeza-beza. Even kita dapat pun satu komen pun kan. Kenapa kostum macam tu kan. So, but it's okay. So, you rasa kostum kat on stage production, okay? Okay. Sebab memang Okay kan? orang luar yang bagi tahu. Tak dengar tadi? Sebab orang luar yang macam cerita kat Fina tau. Orang luar yang bagi tahu Fina. So dia tahu Fina dapat dengan OSP kan. And then dia tahu korang selalu tolong Abang Nafi kali kostum semua tu kan. So macam dia sini cakap macam kostum kat OSP lawa lah. Orang boleh boleh naikkan dia punya strategi lah. Lepas ni dah boleh save banyak baju lah lepas ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kak Alin main segalanya untuk kostum. Abang yes or no je. Macam banyak juga. Tapi kenapa nak cerita dengan Kak Alina macam Kak Alina okay. Lain ke? Siapa yang tengah tengok sekarang ni? Cuba korang say hi sikit. Saya tak tahu siapa yang tengah tengok sekarang ni. Ada ke orang tengok? Ada. Hello? Ada orang tengok ke, Fina? Ada. Okay. Siapa yang tengok boleh tak say hi sikit? Say hi. Gitu. Kat sini tak boleh nak share-share. So korang komen sikit. Hi. Okay. Fina rasa okay, Fina tahu keadaan industri. Fina tahu keadaan industri Malaysia memang kadang-kadang payment tak banyak. Betul tak? Payment memang ada masalah sebenarnya. So, worth it ke? Ataupun bila dikirakan macam, okay, payment dekat on stage production, contoh macam tu. Ataupun kena
something like that. Macam tu. For me macam ada certain show yang okay berbaloi. Tapi ada certain show yang macam ada tepi macam tempat Patut jauh more. tapi sebegini sikit. But at the same time macam Faham? ada rezeki. Tapi at the same time Fina faham juga sebab maybe kita dah pernah try untuk like minta klien this price. Tapi end up klien klien tak ada budget. So at least dah faham lah. So kalau kau nak, kalau kau tak nak, tak payah ambil tu. Sebab yes. Sekejap. Kaiwanan. Okay. Situasi dia adalah memang betul. Kadang-kadang klien bagi klien pun bagi pilihan pada kita. You nak buat tak nak? Kalau you tak nak buat, it's okay. But ada masa yang abang akan tanya dances dulu. Abang takkan macam you nak buat, you buat. You tak nak buat, it's okay. Betul tak? So, ada payment yang macam contoh RTM, backup 1 lagu, 2 lagu pun dapat amount yang tinggi juga. Kan? Ataupun Astro, ada yang show, abang bagi banyak show untuk payment ni. Bila lansamkan dia, berbaloi. Macam tu. Of course, bila show yang week panjang, yang macam tu 8 minggu, untuk korang dapat show setiap minggu pun susah. Tapi honestly dah bagi korang like macam 8 minggu show yang memang direct. So korang tak payah fikir dah. Just buat show tu je. That's why kadang-kadang kita fikir macam okay, dengan amount ni, biar akhir dengan jumlah ni jadi macam ni. So dia masih okay bila lamsamkan kan. So buat industri sekarang slowly up. Contoh sendiri dengan ada dansa dancing. So orang tengok, dansa dancing ni bukan senang weh. That's why bila production nak buat ni, abang macam happy gila. Abang macam like, aku nak kena ada dalam dansa dancing program ni. So because dia macam mengangkat penari tu lebih tinggi. And then memang program tu dia highlight memang penari kan. So memang love lah masa tu. And then diorang pun pernah tanya, boleh ke buat program dansa dancing ni? Abang cakap of course boleh. Memang boleh sebab mesti boleh punya. Sebab dancers memang dahagakan benda tu, dan dancers ada style tu, variasi tu, ataupun ada kualiti untuk program show. Again, of course the penaja susah nak taja, but abang happy gila bila Astro sendiri yang nak buat dengan bajet diorang. And then of course sangat berterima kasih dekat macam penerbit dia, producer dia yang memang nak sangat benda tu untuk dijadikan satu show kan. Okay, untuk next Fina akan apa plan Fina untuk next apa plan Fina Sekarang ni tak ada plan lagi. Tapi macam hey yo. Okay, lepas